pada permulaan Islam, mana awal Islam dulu, kaum kafir musyrik di Mekah telah menyeksa orang-orang Islam untuk memesongkan iman mereka menjadi murtad. Hak sudah beriman ni kafir tangkap mari. Ammar, Yasir, Sumayyah, Bilal, ramai lagi lah di antara sahabat-sahabat yang orang panggil lemah-lemah ni, yang tak ada kabilah besar di Mekah kan. Maka mereka ini ditindas, diseksa, diunaya, macam-macam penginayaan yang kita dengar. Kafir Quraisy telah menyeksa orang Islam untuk memesongkan iman mereka menjadi murtad. Antaranya sahabat-sahabat Nabi yang diseksa ialah Bilal sehinggalah dia diselamatkan oleh Sayyidina Abu Bakar. Yasir, istrinya Sumayyah. Mana Yasir? Yasir kena cari Sumayyah. Dan Ammar. Ammar tu anak dia, Ammar bin Yasir. Yasir kena cari Sumayyah, lepas tu boleh anak Ammar. Ni kita kena ambil nama-nama orang-orang yang perjuangan yang kuat. Sumayyah telah mati, dibunuh secara yang seburuk punya. Allahu Akbar. Saya pun tak tergamak nak sebut. Katanya dia ditikam dengan tombak di kemaluan dia. Dan dengan itu menjadilah dia orang syahid yang pertama gugur dalam Islam radhiyallahu anha. Syahidah, orang Islam yang pertama mati dibunuh, Sumayyah. Suaminya juga Yasir telah dibunuh. Manakala seorang hamba lagi, Bilal, hamba, walaupun ia telah dijemur di tengah-tengah panas, dihempap dadanya dengan batu besar dan diselar dengan api, tetapi dia tetap mempertahankan imannya dengan gagahnya sambil menyebut ahadun ahad. Maknanya dia tak nak cakap, nak kata la ilaha illallah ni tak mampu. Dia hanya boleh kata ahadun ahad. Maknanya Allah satu, tak ada syirik, tidak ada. Allahu Akbar. Allah yang ahad. Akhirnya dia dibeli oleh Sayyidina Abu Bakar dari tuannya yang musyrik, lalu dimerdekakan. Jadi alhamdulillah, ini yang kita kata pentingnya dalam penyokong pendakwah ni kena ada ahli-ahli koprak untuk menyelamatkan orang-orang yang ditindas. Dalam sejarah Islam ni beberapa orang yang telah dibeli, diselamat oleh Sayyidina Abu Bakar daripada penindasan puak-puak Quraisy. Penting. Jangan gaduh kita dengan orang. Tetapi Ammar bin Yasir, Ammar ni anak muda, tak kuat sikit dia punya ketahanan. Oleh kerana dia masih mentah dan tidak dapat menahan seksa, akhirnya dia terpaksa menurut apa yang disuruh oleh kaum musyrik yang menyeksanya. Allahu Akbar. Supaya dia mencaci Nabi dan memuji berhala mereka. Dalam pada itu hatinya tetap beriman. Jadi Ammar ni ayah dia mati, mak dia mati. Ammar ni orang muda, dia pun ikut apa yang dikata oleh kafir. Kafir kata nak suruh kata apa? Katakan Nabi, dia kata. Nak suruh tubik kuala bahasa syirik, dia kata. Apabila orang menyampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa Ammar telah murtad, nauzubillah, Rasulullah, Ammar dia kata ke Nabi. Baginda menjawab, tidak. Sebenarnya Ammar dipenuhi iman dari hujung rambutnya ke hujung kaki, dan imannya telah mesra dengan daging dan darahnya. Iyalah, orang kata, kita terkejutlah sahabat-sahabat ni. Akhirnya Ammar pun datang menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam sambil menangis. Ammar kata, ya Rasulullah, saya tak tahan.
seksa kuat sangat, macam-macam penyiksaan. Tak tahan, dia kata, saya terpaksa kena ikut apa yang dia kata. Dia kata syirik, dia kata ke Nabi, saya kata. Bila disebut, Nabi pun tanya dia. Ini soalan Nabi. Kaifa tajidu qalbak? Ammar, bagaimana hatimu? Bagaimana hati? Mulutmu kata dah tadi, hati macam mana? Kata Ammar radhiyallahu anhu. Ammar menceritakan keadaannya yang sebenar. Nabi tanya, kaifa tajidu qalbak? Qala mutmainnan bil iman. Rasulullah, hati saya kental dengan iman, tak goyah. Maka Nabi kata, in adu fa'ud. Ini bahasa Arab menarik. In adu fa'ud. Jika mereka menyeksamu lagi, maka ulangi apa yang engkau katakan itu kepada mereka. Ammar, kalau mu tak tahan, ulang balik apa yang kamu. Tapi ingat, jangan keluar daripada, lebih daripada halqum, maknanya setakat mulut je, lidah je. Hati turun, kapi sungguh, jangan main. Mu kata, asalkan hatimu tetap beriman. Untuk menerangkan hukum orang-orang yang seperti Ammar inilah turunnya firman Allah Ta'ala ini. Ayat ini menjadi dalil bahawa orang yang dipaksa melakukan sesuatu yang melanggar hukum Islam atau memperkatakan pada zahirnya sesuatu yang bawa kepada kufur, tidaklah menjadi salah, tidak menjadi kafir selagi hatinya tetap beriman. Tapi kita kena ingatlah, ini masalah mukrah. Ketika dipaksa, kita pun tak tahan. Tapi kalau suka-suka, kafir sungguh. Jangan gurau-gurau. Suka-suka lah, kafir. Cerita Ammar ini dikeluar oleh Al-Hakim, Abu Nu'aim, Al-Baihaqi dan lain-lain. Mereka mengatakan unzilat, diturun ayat Quran man kafara billah, ini cerita kepada